Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Maksudnya tiada yang tahu perkara yang benar melainkan Allah. Kita memang banyak nak tahu kan, tapi tahu benda salah tak ada faedah. Tiada yang tahu yang benar, yang kita nak tahu, yang kita nak ikut melainkan Allah. Siapa yang tak ikut Allah, mereka tak ikut yang benar. Siapa yang ikut selain Allah, dia ikut yang tak benar, dan pasti dia adalah ahli neraka. Jadi apa yang kita nak ikut yang benar. Kita tak boleh ikut selain Allah kalau kita mau ikut yang benar. Kalau kita mau jadi orang yang benar, kita punya hati, kita punya percaya mesti pada benda yang benar. Jadi tak boleh kita punya perbuatan jadi benar kalau kita punya percaya salah. Jadi yang benar betul ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Ini yang benar betul. Kalau satu orang tak ada kalimah ni dalam hati dia, dia tak boleh jadi orang benar. Dia jadi orang yang ikut benda palsu dan salah. Jadi manusia umumnya di dunia ni sangat hampir tak ada lah orang yang ada yang benar di dalam hati dia. Sebab mereka tak cakap yang benar ni di mulut dia. Kenapa mereka tak cakap kalimah di mulut dia? Sebab kerja mengajak manusia kepada kalimah ni mereka tak buat kan? Macam Rasidi ni, kalau saya tak ajar dia, mana dia buat kerja ni? Kalau saya tak ajak dia, mana dia nak buat kerja ni? Ada? Kamu nak buat? Banyak saya ajak, tak nak buat dia. Dia datang pun tak nak. Yang dengar ceramah saya ni pun tak buat. Agaknya lah, saya pun tak tahu. Jadi mereka yang tak buat kerja mengajak kepada yang benar, maka mereka takkan dapat percaya kepada benda yang benar. Bila tak ada percaya pada benda yang benar, tiada Tuhan melainkan Allah, ini benar, dia tak ada, ini benar, lain daripada ini semua salah. Ini benar, tiada Tuhan melainkan Allah ni benar. Kalau ini tak ada dalam hati, perbuatan semua salah lah, semua tak benar. Kita jadi orang jahat lah, jadi orang evils. Tak boleh jadi orang benar. Lawan benar ialah salah, evils. Jadi kenapa? Sebab mulut tak cakap perkataan yang benar ini.
Kenapa mulut tak cakap? Kerja mengajak kepada yang benar ni tidak dibuat. Sebab itu ayat tu, waman ahsanu qaulam mimman da'a ila, percakapan siapa yang benar, yang paling baik lah, paling baik, paling benar lah kan. Melainkan percakapan mengajak manusia kepada Allah. Allah tu benar, yang sebenarnya tiada Tuhan melainkan Allah. Hari ni cuba tengok kat dunia ni berapa ramai yang buat kerja ni. Selain daripada saya, sejak lama dah, mula Maulana Ilyas, sebab tu tak buat dah. Lepas sebab itu Maulana Ilyas kata, lepas saya seorang profesional yang buat kerja macam saya ni. Yang selepas Maulana Ilyas, dia orang tak ajak manusia kepada Allah, dia orang ajak ke masjid. Hari pertama Maulana Yusof pergi Mewat, malam dia kata, kamu pergi gas, ajak orang ke masjid. Semua orang dalam malam dah tidur, dia orang tak nak. Mana Yusof kata, kalau tidak aku pergi. Dia orang pun pergi. Dia orang tak mau mana Yusof pergi. Di India banyak juga orang yang tidur di luar. Semua tu dia orang angkut datang masjid dan Maulana Yusof bagi bayan. Itulah usaha selepas Maulana Ilyas. Usaha yang dibuat oleh Jemaah Tabligh selepas Maulana Ilyas, yang ketuanya anak Maulana Ilyas, Maulana Yusof Rahmatullah, ialah pergi gas, ajak orang datang masjid dan dengar ceramah. Yang itulah yang dia faham. Dia pun tak faham. Dia bukan yang belajar dengan Nabi je. Dan dia ikut Maulana Ilyas 3 hari je. Maksudnya dia keluar lah. Dia mula-mula tak suka sangat apa yang bapak dia buat, ajak orang bodoh Mewat kan, tak tahu Islam pun tidak, mengucap pun tak tahu. Kita orang alim mengajar orang pandai, mengajar di madrasah. Jadi untuk dia datang bekerja ni, mana Ilyas suruh dia tulis, saya tu awak. Nak mengajar dia memang tak masuk akal lah. So dia buat, dan dengan dia menulis tu dia akan belajar lah kan. Siapa pula nak bagi ajar Maulana Yusof yang dikatakan alim. Jadi cara hikmah dia, suruh dia menulis kitab Haitul Sabah. Jadi Maulana Yusof tak berapa faham sangat. Sekali memang tidak faham. Tapi selepas masa dia dah sakit, dia suruh orang bincang siapa patut ganti dia. Dia pergi mesyuarat, dia kata Maulana Yusof. Maulana Ilyas tak berapa setuju juga lah. Maulana Yusof tu dia baru, tapi dah mereka semua setuju. Dia kata, Maulana kata okey lah kan. Dia pun, sebab dia orang yang mesyuarat, dia orang yang nak ikut. Mana Yusof, mana Ilyas, ada orang lain dia punya pandangan lah, tapi dia tak mau. Jadi bapa yang mulia, bila Maulana Yusof Rahmatullah pergi ke Mewat kali pertama, dulu ni pergi ke Mewat, dia suruh orang yang ikut dia tu pergi gas, ajak dia orang semua tu ke masjid. Jadi satu orang Mewat bagi tahu Maulana Yusof Rahmatullah, dulu bapa engkau Hadraji Maulana Ilyas, dia pergi jumpa kami di kebun-kebun, di ladang-ladang, dan dakwah kami di situ. Kau pula ajak orang kat kamu dan bagi ceramah. Jadi lain sangatlah usaha yang dibuat oleh bapa kamu dengan kamu. Orang tabligh dia tak faham ni semua. Dia ikut aja selama yang kemudian. Dia ikut pula Maulana yang cucu kepada Maulana Yusof ni. Apa kan cucu? Cuculah. Mana Saad. Dia kata dakwah bukan kat luar. Bukan dekat pasar. Dakwah kat masjid.
Jadi kamu buat 8 orang, satu jadi istiqbal, satu buat taklim, satu jemaah pergi gas. Bawa orang di pasar-pasar tu datang ke masjid. Di masjid baru kamu dakwah. Ada lain lagi. Jadi cara tu semua dah bertukar lah. Dari pergi ke orang di kebun, di pasar, macam Nabi-Nabi dulu, dah tukar. Zaman Maulana Yusuf jadi kerja ulama, bagi ceramah. Jadi sebab itu tabligh bila dia keluar, dia pergi gas keluar petang aja untuk ajak orang datang masjid, supaya salah seorang orang yang lama atau alim di kalangan mereka boleh bagi bayan. Bayan maghrib. Jadi nak putus bayan maghrib tu, siapa bayan maghrib? Oh, itu tak boleh bagi sebarang orang tu. Kalau Rashidi jarang dapat bayan maghrib. Jarang ke selalu? Kan? Ustaz ataupun orang lama. Jadi orang bayan maghrib ni kira lebih-lebih lagi bila tazkir banyak yang keluar. Lagi. Itu kemegahan orang jemaah tabligh. Dapat bayan maghrib dan banyak jemaah keluar. Kira top lah. Bila balik markas pula, bayan markas pula. Melonjak dia punya credibility. Berapa pandai kau bagi bayan, berapa banyak orang boleh keluar, itu ukuran status kamu di sisi Allah. Mengikut jemaah tabligh. Jemaah tabligh mengukur orang punya status tu dengan jemaah dia bawa balik ke markas tu. Berapa banyak bawa ke Akril, bawa ke Raivin, bawa ke Nizamudin. Dia orang mula tengok ini orang luar biasa ni. Jadi kerja tu bertukar ke ulama. Sekarang mana saat dia dah tukar daripada kerja tu, dia dah buat kata dakwah ni di masjid. Dia namanya Taklim Dakwah Istiqbal. Apa nama? Taklim Dakwah Istiqbal. TDI. Taklim Istiqbal. Itu pula jadi term dia. Jadi ni semua dah tak ikut. Dia kata ini ikut Abu Hurairah. Kenapa nak ikut Abu Hurairah? Dia pun dah lewat masuk Islam. Tak ada nak ikut Nabi dia. Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah dia pergi pasar-pasar. Dia kata hazanah Nabi dibagi-bagikan. Pusaka. Dia orang pun cabut lah, tinggalkan pasar tu. Lepas tu dia tengok tak ada apa, ada orang duduk berzikir, bertaklim semua. Dia kata mana ada Abu Hurairah? Berzikir, bertaklim, berzikir, bermayang. Kata Abu Hurairah, itulah dia peninggalan Nabi. Daripada cerita tu pula dia cuba nak buat usaha. Jadi Maulana Sa'ad ni dia tak tahu kerja dakwah. Dia tak buat dakwah. Dia tak buat gas macam saya. Tak ada. Jadi hadraji je dia mau. Jadi kerana nak jadi hadraji dengan layanan istimewa kan, mana-mana dia pergi, pusu-pusu orang nak ikut dia, tengok dia. Sesak. Bila mana Sa'ad dan mana Zubair nak keluar mana istimewa tu, sesak nak pergi hantar. Semua nak dekat dengan dia. Saya ada kat situ. Saya tengok. Jadi mereka tak nak ikut Nabi buat dakwah. Tapi dia orang cakap ini kerja Nabi. Orang tabligh, ini kerja Nabi. Kerja Nabi dia tak faham. Dia sendiri tak buat dakwah macam Nabi. Jadi diputar, diotar, semua orang ikut. Orang yang lain mana tahu.
bawa mereka jalan salah. Jadi bukan mengajak kepada Allah. Ayat Quran ni, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Tak ada ilal masjid dia. Ada. Tu pun tak boleh faham. Kata faham Arab. Kata faham Arab. Kata faham Arab. Aku yang tak belajar Arab pun tahu itu masjid. Bukan masjid. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Ustaz Faizul belajar Arab. Dia kata nasuhanilah, nama Arab lah, itulah, ta'ala apalah. Bapak saya tu Sa'bin, bukan Sa'bin tu Syaban, dia kata. Arab Sabain lah, Arab dia. Tak tahu ke ayat ni Ustaz Faizul tu yang ikut tabligh dulu lah, sebelum dia jumpa kita. Dia kerja engineer. Dia belajar madrasah tu, Kubang Bujuk. Di situ dia buat tabligh. Tapi dia juga kursus. Bapa mentua dia sebelum dia kahwin dengan bini dia, tak nak kahwinkan dia dengan bini. Sebab apa? Ada kerja ustaz je. Jadi bila dia ambil kursus aeronautical, mekanik tu, bapak dia buka mata sikit lah. Jadi dia dapat kahwin dia, jodoh dia lah kan. Sebab dia walau ustaz, tapi dia engineer. Engineer apa ni, Asia. Dalam COVID ni banyak orang kena layout, di buang kerja. Dia tak ada, dia orang lama, dia ketua pula tu. Tapi sekarang sibuk, banyak kerja, dia kurang orang. Kenapa dia tak faham ni? Dulu dia ustaz juga, bukan dia tak tahu. Bila dia jumpa saya baru dia faham. Dia kata waman ahsanu qaulam, ahsanu. Perkataan ahsanu tu menunjukkan tak ada lagi baik pada itu lagi. Maksudnya tak ada yang lebih benar lagi daripada itu. Melainkan percakapan mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah tu apa? Mengajak kepada mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebenarnya Ustaz Faizul tak faham ni. Dia bahasa Arab, belajar kitab, belajar Arab bertahun-tahun, tak faham sampai dia jumpa saya. Maknanya buat usaha ni. Mana dia tahu? Begitulah dengan semua ustaz-ustaz lain tu. Mana dia faham? Dalam Quran ada, tak faham. Kita hari ni bila iman tak ada pada Allah, apa ayat pun tak faham. Bagilah Quran tu pada orang kafir, cuba dia baca, tak berapa faham dia. Tapi lama-lama dengan hidayat Allah dia faham lah kan. Tapi kalau setakat baca, tak ada keinginan, macam satu orang putih tu, dia nak masuk Islam, dia cakap kat Bible, cakap dekat kitab-kitab ni, tunjukkan aku yang benar. Dia buka Bible tu, dia buka lagi, tak ada apa yang ayat-ayat yang membawa dia percaya Allah tu ada. Tapi bila dia buat Quran ni, dia buat kat Quran, buka, tengok ayat yang tunjuk dia, inilah tanda Allah. Apa ayat dia? Tidakkah cukup dengan melihat kejadian kamu tanda Allah ada. Buka lagi, macam tu juga ayat dia. Buka lagi, dia kata betul lah. Ada satu orang India masuk Islam. Dia penyanyi, jadi dia nak nama glamour, dia pakai Quran. Dia buka Ar-Rahman. Alamak, tak sesuai lah nama Abdul Rahman kan.
Abdul Rahman menyanyikan lagu Abdul Rahman, tak sesuai. Jadi dia buka lagi Abdul Rahman lagi. Dia buka lagi Abdul Rahman lagi. Aduh, nama Abdul Rahman dia kat duduk Melaka, mati ke tidak hidup. Jadi Quran ni macam tu, Allah yang buat tu. Allah nak tunjukkan tu. Jadi orang nak faham Quran ni bukan senang, melainkan Allah bagi dia faham. Kamu bayan saya pun tak boleh faham. Saya tanya lepas ni, siapa faham? Tak faham. Jadi Quran ni tak boleh dipaham, melainkan orang. Jadi selama ni ustaz-ustaz ni dia tak ada iman, atau iman kecil sangat, tak boleh faham ayat ni. Sebesar ayat tu tak faham. Bila mereka guna ayat tu untuk kepentingan dia, kepentingan dunia dia, nak membenarkan apa yang dia buat. Itulah dia punya tafsir. Semua tafsir yang dibuat oleh ustaz-ustaz hari ni lah yang saya tahu, semua salah. Dia pakai ayat Iqra, yang Allah hantar Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat tu kan untuk tafsir perintah pertama yang Allah bagi untuk belajar. Mana betul? Ustaz-ustaz itu yang kita selalu dengar punya. Lepas tu wal asri, demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Dia kata semua rugi, melainkan kita ada 4: beriman, beramal, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sabar. Mana betul tu? Tapi semua dia anggap betul. Itulah yang diceramahkannya. Kan? Ayat kuntum khaira ummatin tu dia tak ada tafsir. Tak berani, tak tahu katnya. Dia tak tahu macam mana nak belok dia. Nah. Itu baru beberapa ayat aja saya sebut tu. Ayat tu bukannya, Quran tu bukannya 1-2 ayat, 6,666 ayat. Jadi ustaz-ustaz ni memang tak faham Quran, saya rasa. Belagak je depan orang yang tak faham, memanglah orang anggap dia faham. Depannya semua orang yang buta huruf macam ni. Arab pun tak tahu, apa pun tak tahu, ikut ajalah. Macam wartawan sabisab, dia mesti sabar. Apa makna sabar pada dia sabar ni? Sabarlah, tak marah. Ataupun tak tahu apa dia orang faham. Tapi dia cakap ni 4 perkara kena ada. Kalau sekiranya 4 perkara baru orang tu berjaya, kenapa tak ada dalam ayat lain? Dalam ayat Quran tu, dalam seluruh Quran yang sama dengan ada 4 perkara tu, mana ada ayat lain ni? Kalau tafsir dia orang faham. Quran ni dia tak bercanggah punya, tak ada conflicting satu dengan lain, tak ada. Jadi tafsir mereka salah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu orang berjaya, orang beriman, beramal saleh, bukan orang ada 4. Dia yang ustaz ni 4. Banyak kali tak kau dengar ni? Dalam seluruh Quran, orang yang berjaya satu je lah begini: beriman, beramal saleh, masuk syurga, selamat neraka. Dalam ayat tu bukan kena ada 4, kena jadi orang beriman, beramal saleh untuk dapat berjaya. Kerja nak jadi orang beriman, beramal saleh, kerja wa tawassaw bil haqq. Cara macam nak buat wa tawassaw bis sabr. Cara mana ada orang faham macam ni? Jadi banyak Quran salah faham, salah tafsir. Ya, Allah beritahu dalam Quran, tidak salah kamu buat berbaik dengan orang bukan Islam. Tak salah, jika tidak merosakkan kepercayaan kamu terhadap Allah. Untuk dapat mereka faham, kata Allah, aku bagi contoh. Allah bagi contoh, iaitu Allah bagi contoh yang mana isteri Firaun, dia mempunyai hubungan yang rapat dengan, yang baik dengan Firaun. Dia isteri Firaun, tidur lagi dengan dia.
Tapi dia kuat, dia orang yang righteous, orang yang takwa. Dia begitu cinta dekat Allah tau. Kan cinta Firaun. Dia bagi tahu, ya Allah, buatlah aku rumah di syurga hampir dengan kamu. Siapa nak buat doa tu kalau dia tak cinta Allah? Boleh. Dan pelihara aku dari kejahatan Firaun dan kejahatan kaum Firaun. Setelah dia masuk Islam, Musa dakwah dia. Dan juga kata Allah dengan Siti Maryam, dia duduk sekitar dia semua orang bukan Islam, saudara mara dia, tapi dia tetap teguh dengan keimanan dia. Jadi Allah tak larang. Dalam Quran sendiri kan? Dan di ayat yang lain Allah bagi tahu hubungan kamu dengan orang beriman beramal saleh itu, bagi tahu pada orang kafir, takkan beri faedah pada kamu di akhirat, kecuali kamu juga jadi orang beriman beramal saleh. Dua contoh Allah bagi, isteri kepada Nabi Lut dan isteri kepada Nabi Nuh. Dia orang tu bukan hubungan rapatnya, isteri. Namun di akhirat Nuh dan Lut, Nabi Lut tak dapat buat apa-apa untuk menyelamatkan mereka daripada azab yang Allah beri pada mereka. Dan mereka ni dua-dua akan diperintah di akhirat masuk neraka bersama dengan mereka yang masuk. Asyik. Macam hubungan kamu dengan saya tak boleh faedah apa-apa kalau kamu orang yang dimurkai Allah. Tapi tidak melarang saya berbaik dengan kamu, asalkan saya tidak terkesan lah dengan keburukan orang ini. Jadi saya ada di India Dr. TSS Sundaram, pakar bedah pediatric ophthalmology. Saya sayang kat dia, dia pun cinta kat saya, kawan baik. Dia Hindu. Kenapa saya boleh baik dengan dia? Saya Hindu dia. Dia sampai sekarang baik dengan saya. Saya punya posting tu semua dia like posting ayat-ayat saya. Dia tukar bahasa Inggeris. Dia bagi saya hadiah masjid. Bukan saya tipu, saya memang cinta kat dia, sayang kat dia. Dia bukan orang Islam, tak salah. Nabi sayang pada Abu Talib, dia bukan Islam, sayang dia, cinta. Kenapa boleh? Yang kita pula musuh pula, satu pasal, bergaduh pula. Kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah benarkan kita baik dengan orang bukan Islam selagi dia tidak menggugat kepercayaan kamu? Jawab. 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 Ha? Kita belajar ni. Itulah baca Quran, kena baca tafsir juga. Kerana Allah sudah cipta kita sebagai satu keluarga. Kita ni dicipta satu keluarga berkasih sayang satu sama lain. Allah tak cipta kita bergaduh. Kita mesti berkasih sayang. Jadi orang semua takut Taliban sekarang. Sebab Taliban dia bukan berkasih sayang dengan bukan Islamnya. Dengan Islam yang tak amal pun dia tak kasih sayang. Jadi macam mana imej kasih sayang tu boleh tersebar? Dengan orang Islam sendiri, orang Taliban tak ada sayang. Orang Taliban teroris tu, orang yang lawan dengan Army Pakistan, lawan dengan Taliban tu. Taliban yang lawan.
Mujahidin lawan dengan Taliban. Mujahidin tu orang Islam, Taliban pun bergaduh. Mana imej kasih sayang? Dengan kami bukan Islam pun tentu mereka nak bunuh. Jadi dia ambil ayat, kamu keras kepada orang bukan Islam dan berkasih sayang. Itu ayat dia orang salah tafsir. Keras tu bukan keras, tegas atas benda yang benar. Kamu tak boleh ikut yang salah kerana orang bukan Islam ajak kamu supaya mempersekutukan Allah, kamu kata ikut. Tegas, tak mau. Jadi dah ditukar kepada bunuh dia. Jadi banyak Quran ni salah faham. Quran ni banyak salah faham oleh ustaz-ustaz yang mengamalkan fahaman mesti orang Islam memusuhi orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam semua seluruh dunia takut sekarang bila Taliban naik. Seluruh dunia takut sekarang. Amerika, Rusia semua takut, Britain semua. Sebab dia orang ingat orang Taliban dia mempunyai fahaman yang salah. Tapi dia tak tahu apa fahaman yang betul. Dia tak faham bahawa kita dijadikan satu keluarga oleh Allah untuk berkasih sayang. Bukan untuk bunuh-membunuh. Bukan untuk supaya manusia ini dicederakan, dianiaya, dibuat ketidakadilan. Tak boleh. Jadi fahaman ini tidak ada pada orang Islam. Mereka boleh berbaik-baik dan berkasih sayang dengan orang bukan Islam, dengan asalkan tidak menggugat keimanan mereka. Kalau menggugat memang tak boleh lah. Jadi kamu yang iman lemah, sebab itu kamu tergugat. Kalau kamu iman kuat, dia tak tergugat lah. Macam Nabi Daud, Nabi Lut dan Nabi Nuh. Isteri Fir'aun namanya apa? Asia dan Maryam. Dia orang tu iman kuat bukan macam tu. Dia ada usaha untuk mengajak orang kepada Allah, barulah iman kuat. Jadi orang Islam ni kerana iman lemah, dia orang salah faham Quran dan salah amal Quran dan tak baca Quran, ikut saja ulama, ustaz yang juga tak faham Quran, yang juga tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Sebab ustaz-ustaz ni macam Ustaz Faizul ni iman tak kuat. Walau dia ustaz, kerana tak buat kerja lah. Ustaz Faizul macam mana dia nak ajak semua ustaz-ustaz ni ajak buat kerja? Dia orang semua tak nak ikut saya sebab saya bukan ustaz. Allah pilih Ustaz Faizul ni supaya dia bekerja keras. Tapi dia pun sibuk dengan dunia, tak ada masa nak datang sini sebab Covid pula. Ustaz-ustaz kalau tak nak ikut saya, rugilah. Sebab saya bukan ustaz. Jangan tengok saya bukan ustaz. Kalau macam dia lahir zaman Nabi tu, Nabi bukan ustaz, oh jadi ikut Fir'aun, ikut Karun lah. Nabi bukan ustaz, lebih buruk daripada saya lagi. Baca tulis pun tak tahu. Saya ada juga profesor. Kalau ikut takkan malu pula. Tapi sama, dia bukan ustaz sebab tak masuk madrasah, belajar agama secara formal macam kita. Dan susah lah. Allah tak pilih Nabi-Nabi ni dia orang ustaz. Sebab semua ustaz-ustaz dah rosak sekarang. Zaman Nabi dulu, Bani Israel tu ustaz-ustaz banyak. Allah tak pilih sebab dah rosak. Ustaz-ustaz sekarang takkan dipilih buat jadi naib Nabi ni. Tak dipilih sebab rosak semua. Belajar yang rosak, diajar yang rosak, memimpin yang rosak. Itulah jadi Taliban tu semua. Ketua-ketua dia tu ustaz-ustaz tu. Taliban, Al-Qaeda, semua ustaz-ustaz yang kepahaman agresifnya, jihad, tak faham Quran. Tadi tengok contoh
saya bagi dalam Quran Allah beritahu. Asia baik dengan Firaun, musuh Allah. Maryam baik dengan keluarga kerabatnya yang bukan Islam. Perempuan pula dia, Allah bagi contoh dahsyat tak perempuan ni tau. Tak ada pula dia bagi tahu lelaki Nabi ada. Jadi mana kefahaman yang kita dapat? Pertama, tafsir tu tak pernah dibuat. Semua ikut ceramah Ustaz Samad saja. Ustaz Samad dari Melaka. Ceramah dia je ikut. Dia ingat apa Ustaz Samad tu cakap, Quran lah. Nah. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Quran terus terang bagi tahu jalan kita ialah mengajak manusia kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin atas apa yang kita ajak. Dan Allah beritahu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang lebih baik daripada percakapan mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kalimah yang benar. Jadi bila kita banyak bercakap tentang kalimah yang benar ni dan dengar berulang-ulang kali dengan cara betul, iaitu dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka, dengan korban harta diri kita untuk buat kerja tu sehingga Allah suka, Allah masukkanlah kalimah benar dalam hati. Jadilah kita orang beriman dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Tapi tak pernah dipaham ayat ni oleh siapa pun sebelum ni. Dengar bayan saya pun tak ada. Dengar bayan pun tak amal. Bila nak faham? Cuba amal dulu. Cuba buat gas. Cuba tengok beza. Macam si Latif. Si Latif duduk mana? Setiawan tu. Dia tak faham bayan dia. Selagi dia tak buat gas. Bila dia dah buat gas, cakap kalimah, oh baru dia faham. Baru dia menangis. Dia cakap saya dah belajar dengan Dr. Sab dulu. Tahun 98 ke apa. Saya pergi sana. Lepas tu saya lemah. Sampai hari ni baru nak jumpa saya. Nampak sangat. Sebelum ni langsung tersesat. Padahal dah dia ajar dah, tak nak ikut. Dan dah mimpi pula saya pula. Pun tak nak ikut, itulah degilnya orang. Manusia ni degil sedegil-degilnya. Yang tahu pun tak nak ikut, yang dengar pun tak nak ikut, tak nak buat. Tak nak buat. Bila nak faham bayan tu? Iman tak ada. Kalau nak iman kena buat gas. Bila iman kuat baru faham. Ustaz-ustaz belajar madrasah je, iman tak ada. Nak faham apa saya tak bayan ni? Nak faham apa yang tulis dalam Quran? Tak faham. Saya bayan tak faham, Quran tak faham. Yang faham apa yang dia faham, itu yang dia bagi tahu. Kita mengajar yang salah ni bukan tak berdosa. Orang yang amal apa yang kita belajar yang salah, dosa dia pun kita dapat. Jadi ustaz yang buruk ni, ulama yang buruk, ulama yang mengajar salah lah. Bukan saja dia dapat dosa orang, dosa dia juga. Lama-lama dia mula-mula masuk neraka sebelum penyembah berhala. Jadi hari ini senang je jadi ustaz. Kalau tak betul, kamu kalau nak faham apa kitab yang kamu baca, Quran yang baca, kamu mesti semua ustaz-ustaz ni kena buat gas. Gas macam Nabi, macam saya tunjuk dengan izin Allah. Belajar dengan Ustaz Faizul kalau malu nak belajar dengan saya. Jangan bongkak dan sombong. Kamu ustaz, semua faham agama. Allah tak akan bagi faham agama kepada kamu kalau iman kamu tak ada. Kalau kamu mata duitan, cinta dunia, tak akan faham agama. Dan jangan cakap orang salah sedangkan awak juga sesat. Bertaubatlah wahai ustaz-ustaz yang menganggap diri baik. Melainkan kamu ada iman yang kuat, dan iman tak akan datang pada kamu melainkan kamu bercakap perkara yang benar. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah dengan cara Muhammad SAW. Pergi ke lorong-lorong. Jangan malu. Jangan kata saya ustaz tak boleh buat benda ni.
Nabi itu lebih baik daripada kamu lagi. Dia buat. Semua Nabi-Nabi. Kenapa kamu merasa tinggi? Dari Nabi-Nabi tak mau buat. Pergi gas. Lorong ke lorong. Jumpa semua orang. Bukan orang Islam je. Orang kafir. Baik dengan dia. Ajak mereka. Sayang dia. Dan orang Islam. Ajak mereka buat kerja dakwah. Sedia. Kalau tak sedia, ustaz-ustaz, malanglah kamu. Jumpa di akhirat nanti. Nak tahu yang benar, waktu tu dah terlambat. Ada tak?